dengan masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, hai semua. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Hari ini 11 September 2023, hari Isnin, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga rakan setugas saya yang sangat-sangat saya rindu, Sugita. Virtual hug. Sebab tadi kita dah berpelukan. Dan apapun kami berharap anda dalam keadaan yang sihat-sihat saja setelah menghabiskan hujung minggu. Mungkin pelbagai aktiviti yang telah anda lakukan. Macam saya sendiri, saya telah menghabiskan cuti hujung minggu saya bersama dengan anak-anak buah saya. Diorang extend sedikit cuti sekolah. Hari ini semuanya dah balik ke rumah, akan mulakan rutin seharian mereka. Dan anda pula bagaimana? Boleh sahaja anda kongsikan ya bersama dengan kami di Facebook ataupun Instagram. Betul tu. Saya pun sama, Sugi, sebab jadual beberapa saya sibuk kan bulan ni agak padat sikit. Jadi saya luangkan hari Sabtu dan Ahad baru ni di rumah bersama dengan anak anda tercinta yang baru sahaja 1 tahun. Raja Urhan. Happy birthday. Minta doa baik anda semua untuk doakan anak saya Raja Urhan. Semoga dia sihat, jadi anak yang baik, soleh dan dapat berbakti kepada ramai orang dan tidak memudaratkan orang lain. Wow, transisi seorang Uyaina yang saya kenal sewaktu sebelum dia kahwin, sekarang dia minta doa untuk anak-anak dia, guys. Anak. Tahulah pula Sugi ni kan dia cakap gini. Okey, baik. Apapun hari Isnin ini kami ada satu topik yang sangat menarik untuk dibincangkan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan inspirasi dah juga untuk anda, di mana kalau anda tak tahu nak buat apa hujung minggu ini mungkin ini hari Isnin ni kami dah kongsikan bersama dengan anda yang anda boleh mencuba kerja kayu. Wow, awak dah cuba kan? Saya pergi sekali dengan tim. Nak tahu Sugi cuba macam mana kerja kayu? Jom kita tengok paparan ni. Kemahiran dalam menghasilkan sesuatu yang kreatif di waktu lapang boleh dijadikan sebagai terapi. Begitu juga bagi kraf kerja kayu ini. Selain dapat mengasah bakat terpendam, ianya juga boleh dijadikan hasil pendapatan. Mula beroperasi sejak tahun 2016 lagi, Aida Isani, 33 tahun, tidak menyangka bengkel kelas DIY kerja kayu ini mendapat sambutan yang menggalakkan, terutamanya dari golongan wanita. Tujuan Aida mulakan Malaysia's First Women's Woodworking Workshop adalah untuk empower wanita-wanita lain untuk guna power tools dan dengan buat DIY. Aida tak belajar, tak pergi kursus, semua belajar sendiri. Jadi sebab Aida nak share my skills and experiences dengan wanita lain, not just untuk empowerment tapi untuk build confidence. So that kita tak payah depend untuk orang lain untuk bina benda ke, nak fix benda kat rumah ke, semua memang boleh buat sendiri. Bagi graduan jurusan perundangan ini, setiap wanita yang ingin melakukan kerja kayu tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Namun, apa yang penting adalah minat untuk mencuba sesuatu yang baru. Kepuasan buat woodworking selain feeling empowered is also build confidence. Ramai wanita yang datang, diorang macam merasa tak confident boleh buat. Lepas dah belajar tu boleh nampak diorang punya confidence tu very different. Lepas dah belajar tu, diorang tahu that diorang akan boleh buat sendiri kat rumah. Tak payah nak depend orang lain, tak payah nak hire someone untuk fixkan benda kat rumah sebab dah tahu guna power tools. Keselamatan dalam mengendalikan alatan di bengkelnya adalah perkara yang paling diutamakan. Sebelum memulakan bengkel, Aida akan mengambil masa untuk membuat penerangan serta membuat pemilihan kayu yang sesuai. Satu keistimewaan kerja kayu ni is instead of beli furniture atau products, one is you guna kayu yang sustainable. So you want something that would last. Sebab kalau you beli dari retail online ke, benda tu tak last sebab material yang digunakan tu is very cheap material. So keistimewaannya you invest in yourself untuk learn a new skill for your future. Dia bukan one off je. Baginya, kita harus mencintai apa yang kita lakukan, tidak kira dalam apa bidang sekalipun.
menarik dan orang kata ini antara skill yang boleh membantu wanita-wanita untuk tampak lebih hebat. Betul. Dan tadi Sugi, Syifa, Intasha bermain. Lagi seorang yang saya tahu yang suka pertukangan ini juga adalah Fiza Sabjahan. Fiza Sabjahan. Next time anda semua harus ikut bersama dengan kami. Tapi kan sewaktu kami cuba apa yang diajar itu rasanya dalam kelas ataupun bengkel kemahiran hidup kat sekolah. Betul Rindu sangat. Kalau cikgu kemahiran hidup awak tengok tu mesti dibangga. Dibangga kan? Okey, apapun itu di antara yang kami kongsikan bersama dengan anda dan ada sesuatu yang ingin Yana kongsikan Betul juga. Betul tu. Okey, saya nak kongsikan tentang semakin hari semakin terasa letih untuk menjalankan tugasan harian. Adakah faktor tisu badan semakin lemah? Jom saksikan apa kata doktor setiap Selasa jam 10.50 malam hanya di TV3. Jom kita saksikan paparan ini. Letih untuk menjalankan tugas harian, tisu badan semakin lemah? Saksikan apa kata doktor setiap Selasa 10.50 malam hanya di TV3. Badan semakin lemah seiring usia sehingga 33% kehilangan otot bermula umur 40 tahun. Pilih Ensure Gold dengan HMB dan protein yang membantu membaiki tisu badan dan menyokong pembinaan tisu. Kekuatan untuk menikmati aktiviti hujung minggu dan menari bersama keluarga. Ensure Gold. Jangan lupa saksikannya bersama dengan Abang Long kami, Fahrin Ahmad dan juga Yana, antara individu dalam set kita yang sentiasa suka menghiburkan orang lain dengan jenakanya ataupun dengan gerak-gerinya. Sentiasalah suka menghiburkan orang dan itu juga antara topik yang kami nak bawakan hari ini, ketawa pengubat duka. Ada orang ketawa sebab ingin membuat orang lain happy. Betul, macam buat orang diri sendiri happy ataupun ada orang ketawa untuk menyembunyikan kesedihan mereka. Betul tu. Dan kalau anda semua tak percaya Fahrin Ahmad ni memang suka buat kita ketawa, pergi je dekat akaun TikTok Wanita Hari Ini dan tengoklah sendiri gelagat Abang Long kita tu. Yang terbaru dia naik basikal kan? Betul. Untuk Hari Kemerdekaan tu kan. Betul. Melampau dia punya lawak tu. Tapi apa yang macam Sugi katakan tadi, ada orang ketawa memang betul-betul kerana dia gembira dan mungkin ada lawak jenaka yang membuat hatinya ketawa. Tetapi ada juga yang menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu di sebalik ketawa tersebut. Dan pepatah Inggeris juga ada kata, laughter is the best medicine. Betul. Sejauh mana ketepatan pepatah ini, sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita di studio untuk membincangkan tentang topik ketawa pengubat duka. Jadi jangan ke mana-mana, anda akan bersama kami sekejap sahaja lagi. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Babe, kau jangan sedih tau. Aku tahu nasib aku ni malang. Tapi aku perlukan kekuatan kau sekarang. Okay? Be strong. Serius lah, babe. Alah, sabarlah dulu. Janganlah pergi lagi, please. Jangan pergi, please. Hey. Kenapa? Apa yang aku kena tunggu? Kau ada plan apa-apa ke? Aku tak adalah plan apa-apa, tapi aku rasa ada hikmah semua benda ni jadi. Kau tunggu dulu, please. Tak ada. Esok juga aku akan plan percutian aku. Aku akan book semua benda. Dan aku akan pergi seorang. Tak ada siapa boleh kacau aku, termasuk kau. Kau tak boleh kacau aku juga, faham? Kau nak tinggal aku seorang? Ya. Janganlah pergi lagi. Tunggulah. Sabar sikit je lagi. Please. Janganlah pergi, babe. Tolonglah. Babe. Aku tak kisah kalau kau nak meroyan ke, menjerit ke, menangis ke. Aku tak kisah, babe. Aku tak peduli. Aku akan pergi juga holiday seorang-seorang. Ya? Dan aku tetap dengan pendirian aku yang aku akan pergi bercuti. Babe. Seorang-seorang. Babe, janganlah tinggal aku seorang.
Ini saya betul-betul gelak tahu. Saya dengar awak gelak. Saya memang suka gelak juga. Dia ni kalau start Uyaina Arsyad kalau dah start gelak, dia seperti juga rakan kami Fiza Sabjahan yang tidak boleh berhenti bergelak. Tapi beza dia, saya gelak kuat. Tapi kalau Fiza dengan Fatin, dia orang silent. Mereka senyap pegang hidung. ketawa mereka. Okey, baik. Itu dia tadi sedikit sebanyak daripada drama Adakah Kau Menungguku. Okey, yang mana berkait rapat dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu ketawa pengubat duka. Okey, awal-awal ni dah ketawa, saya rasa sangat bertenaga. Wow. Jadi eloklah kalau saya perkenalkan tetamu-tetamu di studio. Kita bersama dengan Mat Zura. Hai. Hari ni ajar apa pula? Kecek Kelantan sebab Boleh kita boleh kita kecek Kelantan biar hok mana tak faham dia ketawa lah kot insya-Allah. Okey, baik, dan di sebelah Mat Yana kita bersama dengan Megat Dasyariza. Sihat Megat? Alhamdulillah, saya ketawa dulu. Sila. Okey, orang sebelah nak ketawa dulu ke nak intro dulu? Intro dulu boleh? Intro. Okey, boleh. kita bersama dengan Fat Anwar. Nampak sangat tak ikhlas ketawa tu. Baik, Dan kita juga bersama dengan seorang yang tak asing lagi Ya. di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Aziz, perunding motivasi kita. Apa Ya. khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, kita akan ketawa. Saya tak gelak lah, saya analisis gelak-gelak. Okey, sebelum kita mula perbincangan kita, kita ketawa berjemaah dulu ya. Okey. 3, 2, 1. Siapa yang paling fake? Saya. Kalau ketawa sopan ni macam mana? Bukan macam tu. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan hari ini. Mungkin saya rasa kita mulakan dengan Encik Fazli dahulu. Ya. Encik Fazli, bila bercakap mengenai ketawa ini, Ya. ia biasanya bila kita dah ketawa ni rasa lain macam, happy semacam sebab ada hormon dan segalanya Rembeskan, ya. di apa orang kata rembeskan. Okey. Baik. Jadi mungkin Encik Fazli boleh kongsi, betul ke bila kita ketawa ni kita akan rasa gembira dengan secepat yang mungkin? Baik, sememangnya ketawa adalah merupakan satu terapi lah. Kerana badan kita ni dia ada mekanisme yang tersendiri. Khususnya berkait dengan emosi. Contoh, Okey. kalau kita sedih, apa kita buat? Kita tengok bawah, Okey. cakap jadi perlahan, menangis. Kan? Jarang kalau kita sedih tengok, kau kenapa aku sedih? Tengok ke atas, jarang. Itu bahasa badan. So, sama juga dengan ketawa. Ketawa ni, bila kita ketawa, dia ada energi, dia ada keseronokan dan pada masa yang sama hormon macam endorfin akan dikeluarkanlah. Jadi ketawa ni sebenarnya dia salah satu mekanisme untuk badan tu mengurus keadaan dia. Saya bagi contoh macam ni sebab emosi manusia ni macam belon. Dia macam belon. So belon ni waktu emosi kita negatif, kita rasa emosi negatif macam contoh apa? Sedih, nak marah. Nak marah, geram, rasa nak cili dalam mulut dia dah. Geram tu ibarat kita tiup belon tu. Okey. Dan belon ni sebenarnya belon emosi ni nak elak daripada dia meletup, kita kena lepaskan angin dia. Macam mana nak lepaskan angin dia? Adalah dengan kita merasa emosi-emosi yang positif. Apa contoh emosi yang positif? Gembira lah, seronok, rasa terhibur. So dia ibarat melepaskan angin, maka belon akan kecil. So itulah cara sebenarnya untuk kita berada dalam keadaan sentiasa mood yang okey, stabil. Dengan apa? Salah satu caranya adalah dengan ketawa lah. Hormon endorfin keluar. Dan disebut pasal ketawa ni, dia berjangkit. Antara emosi yang paling banyak berjangkit adalah ketawa. Betul. Kadang-kadang tak tahu pun kenapa kawan kita ketawa. Tapi sebab dia ketawa, kita nak tergelak juga. Tiba-tiba kalau terutamanya kalau ada orang tu bunyi ketawa dia tu sangat-sangat unik. Comel. Contoh lah kan. Pelik-pelik. Saya, dan berdasarkan satu kajian, orang perempuan ni 126% lebih banyak ketawa berbanding lelaki. 126%. Setuju. Lebih mudah ketawa berbanding dengan lelaki. Dan sebab itu kadang-kadang saya dengan rumah lah. Rumah dia saya pun suka buat lawak. Rumah suka buat lawak. Tapi lawak dia saya tak faham. Kan? Jadi saya gelak sebab saya tak faham, bukan sebab lawak dia kan. So itu sebenarnya ialah cara untuk kita, sebenarnya kalau bercakap tentang ketawa, dia bukan saja tentang emosi diri, tetapi dia lebih juga kepada bonding. Itu yang penting. Sebab bonding ni kadang-kadang kita ketawa kalau orang buat lawak kelakar di luar kan, dia berbeza dengan kalau kita dengan orang yang rapat, dia buat sesuatu yang kelakar, dia lebih mengeratkan hubungan lah. Baik. So kalau tanya pasal ketawa memang merupakan satu terapi. Cuma pada saya dia mesti digunakan dengan cara yang betul pada waktu yang betul, dengan timing yang betul. Betul. Ketawa pun kena ada timing dia yang betul. Saya setuju mungkinlah sebab kadang-kadang situasi itu mungkin situasi yang serius, takkan kita nak ketawa tiba-tiba malam-malam tengah tidur. Malam-malam tengah tidur tiba-tiba ketawa. Ingat langsung mana tak ketawa tiba-tiba ni kan. Okey, tapi saya nak tanya kepada Mac juga. Mac selaku orang kata radio announcer, yang orang
kita nak menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang mendengar kita ni kan. Kita nak kena sentiasa dalam mood yang ceria. Betul. Kita nak menyampaikan sesuatu tu, kita nak tarik perhatian mereka untuk terus mendengar kita. Betul. Adakah salah satu caranya juga adalah dengan ketawa? Sebab kadang-kadang bila kita buka radio, kita dengar, selalu ketawa yang kuat juga kan? Betul. Okey, jadi macam saya bertugas bermula pukul 6 sampai 10 pagi. Jadi hari-hari without fail 6-10 dan kita berpasangan. Jadi pasangan saya Fizi Roslan kan. Dan kami dua-dua sudah orang kata ada rumah tangga. Dan kita bila berumah tangga ni tak lari dengan masalah bergaduh dengan bini, bergaduh dengan tok lelaki, betul tak? Tubik Kelantan juga. Mesti tubik baru lawa. Baru puas. Okay, jadi bila kita bertugas dalam keadaan semalam balang untuk lelaki ni, semalam bergaduh dengan bini ni. Bila kita nak on air, nak on mic je, kita kena lahirkan mood yang ceria. Betul. Jadi itulah pentingnya bila kita berpasangan dengan pasangan kita yang ceria juga. Bila dia nampak kita macam moody, cetu masih, ada tak kena ni. Dia pandai orang kata buat suasana tu orang kata boleh gelak ketawa kita berdua ni. Jadi bila kita on air dalam suasana macam tu, jadi pendengar pun boleh rasa yang seronoklah, happy lah dia orang ni. Faham tak? Jadi orang kata, tapi bila kita bertugas dalam radio ni, ada part juga yang kita tak boleh nak buat orang kata benda tu sebagai bahan ketawa. Tak boleh juga. Ada sensitivity. Yes, betul lah. Kadang-kadang topik tu serius. Tak bolehlah kita nak buat joke benda tu, betul tak? Nanti kena kecam pula. Dia benda-benda jugalah orang kata dari segi radio ni lah. Pahal tak segi? Pahal. Ada apa-apa rutin tak yang dipraktikkan oleh Mat sebelum nak on air tu? Nak kata tawa ke bersama dengan Fizi? Tak ada lah. Tak ada lah kata rutin yang spesifik kan. Cumanya kita orang pagi-pagi buka pintu studio. Kalau Mac yang ada dalam studio dulu, dia baru masuk, Mac morning, dia Fizi faham lah dia punya ceria tu kan. So dia yang mulakan dulu ataupun kita sendiri, lepas tu masing-masing saya sembang macam tu. Masa tu lah orang kata segala benda masalah yang belakang-belakang tu kita hilang. Dan waktu inilah hormon endorfin ni dirembes. Yes. Pagi hari lagi dah rembes. Okey, baik, kita nak bertanya kepada Megat dan juga Fad. Anda berdua pelakon. Kita tahu pelakon ni hidup mereka bermain dengan banyak emosi sebagai pelakon on set. Tetapi sebagai individu, adakah anda berdua seorang yang senang terhibur ataupun yang serius sahaja? Megat dahulu. Dia kadang-kadang persepsi orang kan. Bila kadang-kadang selalunya orang yang jumpa saya first time ke apa, dia mesti ingat, Megat ni garang. Muka macam ni jambang kan. Tapi hakikatnya hakikatnya sebenarnya kalau orang yang pernah kerja dengan saya sebagai pengarah ke apa benda ke, dia tahu kadang-kadang bila dah kenal tu lama-lama tak sangat. Dan sebab pada saya bila macam contoh kalau bekerja dalam satu set tu, kalau kita buat lawak, kita ringankan keadaan, dia akan jadi lagi mudah dan orang akan tengok okey kita ni approachable. Dan tapi tak apa, saya biarkan persepsi first impression garang tu tak apa. Dia orang ada takut sikit. Awal-awal tadi kan. Sebab tu saya cairkan soalan mula-mula tadi. Tapi adakah Abang Megat seorang yang suka buat lawak ataupun yang suka ketawa? Mana satu? Suka buat lawak. Fad, apakah reaksi, makna di sebalik reaksi? Setuju ataupun tidak? Lawak kelakar ke tak tu tak sure. Suka buat lawak, kelakar ke tidak tu tak sure. cerita. Dia macam kat Instagram, TikTok, that's joke. Dia tak lawak tapi kita paksa diri kita untuk ketawa je. Macam mana Fad, setuju ke tidak? Saya pun sama juga macam saudara Megat katakan tadi kan. Jadi persepsi orang tu yang ramai yang melihat saya pun macam tu juga kan. Dia ingatkan saya ni seorang yang sangat serius. Betul-betul. Saya tengok apa tu Fad kan, dia macam seorang yang macam Sering tanjak dia kan, macam pahlawan Melayu. Bukan orang ramai pun. Tapi bila dia kenal saya cakap, Fad ni okey lah sebenarnya. Dia macam tu. Saya orang yang tak kenal saya memang orang akan cakap saya ni, ini lain macam sikit lah. Cuba tegur kan. Sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang serius. Tapi pandai gila buat lawak. Macam tu. Dia buat lawak dengan muka keras tapi kelakar. Macam Abang Megat. Dia buat macam tu. Tapi dia keluar punchline dia, jangan bagi dia bunyi je. Dia serius tak apa. Tapi kalau bersuara je, jam. Pecah. Pernah tak dalam satu scene tu ke on set,
memang scene tu serius, tiba-tiba dia datang, dia buat lawak awak. Okey, dia kebanyakannya kalau scene macam tu, kebanyakannya yang jadi kelakar tu bila orang yang kita kenal. Kadang-kadang kita, macam saya sendiri, saya payah sikitlah kalau nak berlakon dengan orang kita kenal. Jadi benda tu jadi kelakar. Sebab dah tahu dah karakter dia macam mana kan. Kau serius kan. Tapi bila kau nak bercakap tu, aku tak boleh lah kau cakap nak. Memang jadi kelakar. Automatik dia jadi kelakar. Tapi momen ni yang buat benda tu jadi best. Betul. Dengan ketawa ni. Betul kan? Jadi ini apa yang Cik Fazli katakan tadi. Okey, banyak lagi kita nak tanya kepada tetamu kita. Semua pun dah ketawa. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Bagi saya boleh, tapi dalam kepura-puraan lah. Saya rasa ketawa tu bukan pengumbat duka. Dia kena start from within. Kalau hati you tenang, you akan ketawa dengan ikhlas, Dan itulah yang boleh mengubat duka di hati you. Kalau boleh, better kita selindung lah daripada kesedihan, daripada buat hati kita sedih. Happykan diri sendiri lah. Daripada duduk berduka, sedih, better bawa diri keluar daripada kepompong kesedihan. Family, lepas tu bawa family keluar. Bagi Harisa, ketawa tu boleh juga mengubatkan kesedihan. Yalah, kita pun mestilah kita nak happy kan. Tak naklah bersedih-sedih lama sangat. Tapi tertentulah kepada siapa yang boleh buat kita happy, buat kita gelak. Tapi kalau cara Harisa untuk nak lawan kesedihan tu, Harisa rasa Harisa just spend time dengan orang-orang yang sayang. Sedih tu adalah, tapi terutama isteri dia tak ada. Ya, itu satu sedih. Jadi sedih pun tak ada nak nampak sangat, mengeluarkan air mata lah. Dah timbul dalam hati je dah. Oh, lo manisnya senyuman pakcik yang terakhir tu. Kita tengok dia senyum, dia ketawa pun kita rasa nak ketawa juga kan. Betul. Dan pelbagai komen dikongsikan di Facebook. Mungkin Yana nak bacakan saya bacakan yang pertama sekali oleh rakan kita, itu Zara Ziani Atika. Okey, Zara cakap, hidup di dunia ni tak terlepas dari suka duka. Cuma cara masing-masing untuk manage bila di saat kita duka. Cuba tawa di sebalik duka dengan mencari teman yang boleh menyembunyikan duka cita kita. Okey, baik. Dan satu lagi komen daripada Linda Mamain, katanya saya suka buat orang ketawa. Walaupun saya bukan pelawak tapi rasa puas dapat lihat orang happy. Arwah adik saya kalau nak pergi check up bulan, dia akan call dan gelak-gelak bersama bagi mengurangkan rasa takut nak check up. Tapi membuahkan hasil yang baik, rasa tenang dan tak stres. So bacaan BP pun cantik je. Okey, apa yang Sugi bacakan tadi komen dari rakan-rakan kita di Facebook ni kan. Mungkin inilah sebenarnya intipati perbincangan kita pada hari ini, Cik Fazli. Ketawa pengubat duka. Sejauh mana benda ni betul-betul berkesan? Ketawa ni mampu mengubat rasa sakit kita, rasa duka kita. Betul ke? Kalau tanya saya akan jawab tak. Kenapa tak? Sebab ketawa bukan ubat. Tetapi ketawa ni adalah mekanisme untuk urus emosi je. Peringkat awal. Sebab kalau kita ketawa gelak banyak sangat pun, selesai tak masalah. Masalah tetap tak selesai. Tetapi apa berlaku pada emosi kita? Emosi kita akan lebih tenang, hormon gembira, endorfin dirembeskan, kita akan rasa lebih seronok, lebih tenang. Tapi dengan tenanglah baru kita boleh selesaikan masalah dengan lebih baik. Sebab pada saya, isu tentang emosi ni dia macam dengan rasional, dia berkadar songsang. Waktu emosi tengah tinggi, rasional rendah. Kan? Jadi dalam keadaan emosi, tengah serabut, tengah stres dan sebagainya, penting untuk kita turunkan emosi dan naikkan rasional. So bila kita mungkin kita ketawa, gelak, masuk dalam cerita, tengok gelak ramai-ramai kan. Maklumlah gelak ni berjangkit-jangkit. Jadi kalau kita tengok cerita kelakar seorang, dia tak seseronok bila tengok ramai-ramai. Kan? Apa berlaku? Emosi akan turun dan rasional akan naik. So kadang-kadang dari situlah baru kita boleh mencari solusi kepada isu-isu. Sebab tu pada saya, orang tanya, bercakap pasal gelak ni, dia boleh datang daripada rangsangan tu daripada luar. Tetapi sebenarnya dia juga boleh kita praktiskan beberapa latihan tertentu untuk kita rasa seronok. Gelak. Sebab dia macam ni. Fake it until you make it. Sebab gelak ni dia boleh di fake kan, tetapi perasaan badan kita akan tak dapat beza antara real ketawa ke ataupun sebenarnya ini buat-buat saja. Dia sama contoh, saya bagi contoh kan. Macam tadi saya cerita orang sedih dia akan tengok bawah. Kan, tengok bawah, jalan perlahan. Tetapi dalam keadaan kita sedih, kalau kita boleh angkat kepala dan kita senyum.
kita akan rasa sedikit perubahan. Dan mood tadi, emosi tadi, sedih tadi, in control. Dia bukan kita dikawal, kita sedang mengawal emosi tersebut. Sebab tu saya sendiri, bila dalam keadaan tengah-tengah down kan, sambil bawa kereta ni, saya angkat kepala, saya akan senyum. Jadi kalau orang tengok, Cik Fazli senyum kenapa tu? Bakpo lah. Bakpo, sorry semua dah. Bakpo senyum tapi ada air mata. Tapi pada saya itulah cara untuk kita nak tukar emosi. Kita nak berubah. Sebab tu kalau kita ambil satu contoh kan, bagaimana Nabi ajar cara nak kawal emosi marah kan, daripada berdiri duduk. Kenapa berdiri duduk? Sebab mengubah posisi akan mengubah emosi. Sebab tu kalau sedih, cuba berlari. Rasa tak perubahan emosi? Dia akan berasa. Sedikit sebanyak. Macam mengawal perasaan. Yes. Lebih mengawal perasaan. So salah satu caranya adalah dengan gelak ketawa lah. Baik. Sebab tu kami ada sebahagian orang yang ketawa. Sebenarnya kita jangan anggap bila dia ketawa sebenarnya dia sedang gembira. Belum tentu. Betul. Kadang-kadang ada orang dia panggil self defense mechanism dia. Dia ketawa, menyebabkan orang ketawa hanya untuk melindungi kesakitan dia. Kan? Dan saya kira ramai di luar sana yang macam ni. Betul. Saya ada satu kes yang saya selalu share dekat luar. Ini bukan tentang orang yang happy. Ini orang yang tak pernah marah. Tak pernah marah. Tapi sekali dia meletup, dia balik rumah, dia tikam isteri dia. Betul. Real story, real case. Okey. So sebab tu pada saya, walaupun apa saja emosi yang dipaparkan di luar, jangan terlalu cepat judge. Tapi jangan terlalu, orang kata apa? Betul. Kena berhati-hati, kena sentiasa orang kata, dalam bahasa mudah, mendekati dan untuk memahami terlebih dahulu. Baik. Dan semalam saya terbaca posting di Facebook dalam bahasa Inggeris yang mengatakan just because I carry it well, it doesn't mean it's not hurting or it's not heavy in here. Sebab macam yang Encik Fazli kongsikan, ramai yang mungkin kita lihat tengah senyum, ketawa dan sebagainya. Tetapi dalam ni berat, banyak yang dibawa dekat kepala, dalam hati dan sebagainya. Baik, saya nak tanya Megat, Meg ataupun dan juga Fad. Pernah tak anda bertiga dan juga Encik Fazli dalam situasi yang sedih dan sebagainya, untuk meningkatkan lagi rasa happy atau positif tu, anda duduk tengok cerita komik ke, filem komedi dan sebagainya? Pernah tak? Hanya pengarah kita. Rasanya tu selalu sebab saya memang tengok banyak tonton filem, tapi macam kata kalau kadang-kadang bila kita mood yang down ke apa ke, kalau boleh cari filem-filem yang light ataupun komedi supaya boleh macam apa ni Cik Fazli cakap tadi, untuk kawal kita punya emotion lah. So kalau kita tengah marah ke apa, tak payah, janganlah tengok cerita yang tense, yang tense ke apa benda. Cuba cari cerita light kan, supaya kita tengok, dan mana tahu filem tu boleh inspire kita pula untuk bekerja. So emotion tu akan dia yang emosi negatif tu turun, kita nampak benda yang positif, dan kita sendiri macam mungkin akan membawa ke something yang lebih positif. Dan kalau Fad sendiri kan, sebagai seorang pelakon kan, kita kena ada banyak orang kata skill. Kena menangis, kena gembira, kena sedih dan sebagainya, dan ketawa juga. Mungkin ada skill dia juga yang tak tahu. Fad ada buat kajian sendiri ke? Cuba untuk belajar ke? Untuk skill tu, kalau dalam lakonan, kalau nak ikutkan dalam aspek lakonan, kita harus merasa situasi itu, emosi itu kan. Jadi bila ketika itu sedih, so perlu timbulkanlah perasaan sedih itu kan. Jadi begitulah. Perasaan, maksudnya sebagai seorang pelakon ni, dia kena ada dia punya perpustakaan minda dia. Kan? Jadi kita kena belik jilid mana kan. Perasaan marah jilid 1 ke, jilid 2 ke, jilid 3. Ada benda yang macam itulah kan, kena simpan kan. Jadi betul, tapi jadi pelakon ni dia susah sikit Megat, sebab yalah kalau ketawa tu, kalau dah dalam drama A ketawa begini, B, C dan atau mungkin filem ketawanya kena berbeza-beza. Kalau tak, ni bukan watak itu, ini adalah Fad. Betul tak? Ya, betul, tepat sekali. Ketawa pun kena konsisten macam itulah. Baik, dan kalau Meg sendiri, adakah bila Meg dengar, sebab Meg kan radio announcer, penyampai radio, adakah apabila Meg dengar lagu yang membuatkan Meg rasa lagi happy, light, meringankan lagi keadaan? Dia bukan lagu putus cinta lah. Janganlah putus cinta jadi sedih kalau pertama kita tengah duk balah bergaduh dengan pasangan kan. Dengar pula lagu sedih-sedih. Imo-imo tak boleh buat kerja nanti kan. Tapi sebagai penyampai radio yang boleh Meg kongsikan untuk topik kita pagi ni, memang kami seboleh-bolehnya lah memberikan, orang kata, ketawa. Senyuman tu pun kalau pendengar kita tersenyum bila dengar kita on air tu pun, orang kata, satu bonus dah. Apatah lagi kalau ketawa. Dan kita sebagai penyampai radio macam Meg, Fizi
Kami ialah betul-betul kata penyampai, bukannya datang daripada pelawak ke pelakon ke kan. So kami menyampaikan dan kami cuba jadi diri sendiri untuk melahirkan senyuman dan juga ketawa kepada pendengar-pendengar kita. Jadi bagi Mac lah kan, untuk nak melahirkan ketawa ni bukan satu kerja yang senang. Bagi kita orang yang biasa-biasa yang bukan pelawak ni. Dan sebagai seorang penyampai radio, nak try hard buat orang ketawa payah juga. Sampai satu masa kita akan digelar buat lawak gelak sendiri. Ada kes macam tu sehingga macam kita aduh macam mana nak buat, sebab memang diwajibkan untuk kita on air buat orang dengar seronok. Sambil drive senyum sendiri kan. Memang orang kata satu benda yang payahlah bagi Mac. Tapi macam mana kalau bila dapat komen-komen macam tu kan, nak kena ketawa dekat komen. Sebab nak kena live ni. Kena bagi orang dengar kita cakap ni susah. Tepuk tangan untuk tangan untuk penyampai radio semua. Yalah, motifnya untuk menghiburkan orang, tapi dah baca tu kita pula yang down. Betul. Baik, dan mungkin Encik Fazli boleh kongsikan juga. Tadi Encik Fazli kongsikan yang ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan ataupun rutin yang boleh kita lakukan untuk menghiburkan diri kita dan orang di sekeliling dengan ketawa, gelak ketawa dan sebagainya. Apa yang boleh kita lakukan? Dia sebenarnya key asas dia, fundamental dia adalah kita buat sesuatu yang menggembirakan kita. Boleh jadi kita dengar lawak-lawak dan sebagainya, tonton rancangan lawak. Boleh jadi kita buat hobi. Sebab apa yang penting adalah emosi yang positif. Nak kecilkan belon supaya angin tu keluar kan. So itu konsep asasnya. Jadi kalau untuk kita bincang ni sebab pasal ketawa. Jadi apa ketawa yang boleh kita buat adalah pertama memang kena bergurau lah. Dengan siapa? Dengan pasangan kita. Sebab bila kita bergurau dengan pasangan kita, kadang-kadang saya tanya soalan, bila last kita bergurau dengan pasangan? Betul. Kadang-kadang rumah tangga ini, banyak rumah tangga hari ini. Kalau bercakap pasal rumah tangga lah kan. Dia panggil dead marriage. Komunikasi dah kurang, apatah lagi bergurau. Betul. Sedangkan bergurau ni salah satu cara nak erat bonding. Kan? Bergurau ni kadang-kadang yang dia buat tak kelakar, tu yang punchline tak jadi tu yang kelakar sebenarnya. Betul. Kan? Betul. Kita gelak sebab kita kesian tengok dia gelak. Kan? Jadi itu bergurau lah satu. Yang kedua adalah dia panggil laughter therapy ataupun latihan gelak. Ada banyak cara latihan gelak. Contoh kan. Kalau nak ikut boleh lah. Macam mana? Belum start dah gelak dia tengok. Sebab saya teringat salah satu episod yang lalu bersama dengan coach kita, dia ada bagi terapi macam mana nak ketawa. Tapi kali ni kita nak dengar dulu Cik Fazli punya terapi ketawa. Saya punya ni simple macam lah. mana? Dia punya lagi dahsyat lah kan. Okay. Saya punya simple je. Ikut bilangan saya. Okey. Kalau satu sebut ha lah. Okey. Satu. Ha. Dua. Ha. Tiga. Empat. Lima. Kata lima je. Lajuk dah. So dia automatik. Dia sebenarnya yang kita tak kisah tu tentang waktu kita buat aktiviti sebegini. Dia tak kisah tentang sama ada betul ke aku gelak ni kan. Tetapi badan kita dah membaca keadaan bahawa kita tengah happy. So masa tu hormon endorfin akan dirembeskan lah. Baik. Tapi kalau ada orang tu kan dia susah sangat nak ketawa, susah sangat nak merembeskan hormon endorfin ni, minta pasangan kita atau adik kita ke kakak kita, dia ya, betul. Mesti ketawa. Saya baru nak cakap, kita cucuk-cucuk ni mesti dia ketawa. Boleh ke kalau cucuk-cucuk Mac sekarang? Boleh, tapi dia satu masa dia akan jadi macam nak marah pula. Betul. Orang tengok serabut ni. Okey, jamarlah. Silap lah. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Ahmad Fazli Aziz selaku peruning motivasi kita, kepada Mek Zura dan juga kepada Abang Megat Syarizal dan juga Fad Anwar. Tapi sekejap lagi kita akan bersama dengan dua orang pelakon hebat ini untuk membincangkan tentang filem terbaru mereka. Iaitu Walid. Wow. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Ketawa. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti Yana dan saya janjikan tadi, kita kembali bersama dengan Megat Syarizal dan juga Fad Anwar untuk berkongsi mengenai filem mereka Walid yang diarahkan oleh Ariel Abu Bakar dan juga sudah pun Yana ditayangkan di United States dan juga London dan bakal ditayangkan di negara kita Malaysia pada 14 September ini. Hashtag tak sabar nak tengok. Hashtag bangga jadi Malaysia. Okey, baik. Mungkin sebagai orang kata mukadimah kan, Abang Megat, mungkin boleh
boleh cerita terlebih dahulu sinopsis ringkas filem Walid ni berkenaan dengan apa? Okey, filem Walid ni adalah mengenai seorang guru yang bernama Walid. Dia mengajar kanak-kanak yang tak ada dokumen di sempadan di sempadan lah. Dan pada masa yang sama dia bertemu dengan seorang kanak-kanak yang dimainkan oleh Puteri Kasih dan dia ada hubungan bonding antara macam ayah dan anak dan juga murid dan cikgu. Dan pada masa yang sama dekat tempat tu ada sindiket perdagangan manusia. Dan secara tak sengaja, dan bukan tak sengaja lah, memang watak Aisyah ni diculik. Dan bila dia diculik, barulah kita tahu siapa Walid tu yang sebenar. Baru ditunjuk taringnya. Okey, baik. Baik, Kalau di Jepun ada judo, ada karate. Kalau di Korea ada ada taekwondo. Dan kalau di Malaysia, orang Melayu sendiri, budaya kita, kebanggaan kita ada silat. Fad Anwar sendiri sebagai memang ada basic sebagai seorang pesilat ataupun bagaimana? Ya, memang ada asas dalam dunia persilatan. Okey. Kan, bolehlah bersilat sikit-sikit. Gaya je lebih. Kan, gaya je lebih. Dan bagi saya kalau bercakap tentang silat ini, saya sebenarnya tidaklah mahir sangat untuk bercakap mengenai silat. Tapi saya, orang kata, separuh dari hidup saya itu memang silat lah kan. Maksudnya kita suka benda tu, walaupun ada juga orang yang dia meminati silat tapi dia tak pandai bersilat. Ada juga macam tu. Sama juga macam bola kan. Kalau bola pun orang suka tonton tapi tak pandai main bola pun. Dia sama juga macam silat ni, semua sama je kan sebenarnya. Jadi semangat kita ni, kalau bangsa kita kalau nak bawa, bagi saya silat lah, tak ada benda lain lah kan. Betul, cukup-cukup membanggakan. Tapi sedikit lagi daripada Fad sendiri kan. Nampak awak sangat teruja mengenai filem ni ya. Fad sendiri, apabila mula ditawarkan untuk memainkan salah satu peran dalam filem ni kan, apa perasaan pada waktu tu? Apatah lagi silat ni salah satu benda yang sangat dekat dengan diri kan. Perasaan waktu tu macam mana? Perasaan setiap kali dapat tawaran mengenai filem aksi, lagi-lagi silat, sudah tentu kita orang silat ni memang teruja lah. Sangat teruja sebab kalau kita kaji balik untuk filem-filem aksi ni memang orang dah tak buat lama dah. Lama sangat dah orang tak buat. Sebab saya rasa masa kecil dulu yang selalu kan aktif dengan drama-drama rantaian persilatan kan dulu. Zaman dulu saya rasa hujung 90-an tu dah tak ada dah. Kan, jadi kita pula membesar dengan cerita-cerita itu. Jadi apabila kita pula ditawarkan untuk terlibat dalam filem aksi yang sebegitu, sudah tentu kita sangat teruja dan sangat tak sabar. Tapi pada masa yang sama, perasaan gemuruh itu ada kerana takut adalah kekurangan dari kita. Kita tahulah kita punya nilai macam mana kan. Jadi benda-benda macam itulah. Baik. Dan ingin bertanya kepada Megat, filem ini adalah filem silat pertama yang ditayangkan di United States. Tepuk tangan dulu. Wow. Jadi bagaimana sambutan mereka di sana, reaksi mereka? Nak tahu sebab bila kita tahu apakah itu silat, mungkin mereka tidak begitu mengenali silat. Jadi bagaimana reaksi mereka sewaktu menonton filem itu? Alhamdulillah komen-komen bagus. Saya cuma betulkan sikit, bukan filem silat pertama yang ditayangkan, dia filem silat pertama yang ditayangkan di Pawagam secara komersial. Okey, baik. Dan kita sebab yang datang tu ada juga orang Malaysia, tapi ada juga orang-orang tempatan di sana. Mereka sukakan apa yang kita ketengahkan. Bukan saja seni persilatan tu, malah isu yang ada mengenai kes perdagangan manusia ni pun, itu pun dia rasa agak benda yang satu yang sensitif dan dalam yang perlu kita kaji lebih. Dan dari segi skripnya ni kan, mungkin Abang Megat boleh kongsikan juga siapa sebenarnya, idea asalnya dari siapa dan bagaimana proses untuk membuat jalan cerita Walid ni? Dia ada idea asal daripada pengarah lah, Tuan Pengarah Ariel Abu Bakar, macam filem pertama dia Geran. Dan proses dia, Ariel ni dia agak organik sikit. Apa yang dia rasa, apa yang dia perhatikan, macam apa yang dia cerita pada kami adalah sebab dia ada juga menetap di Langkawi dan dia nampak kanak-kanak yang datang minta sedekah ni, dan dia rasakan selalunya ada tangan yang gelap di balik yang minta sedekah ni apa semua. Dan kadang-kadang dia orang ni kesian, tak ada pendidikan dan tak dibenarkan nak pergi sekolah, padahal kanak-kanak ni perlu, yang penting dia orang ni kena pergi, pendidikan tu sendiri adalah penting kan. Jadi rasanya itu yang
pada Ariel dia nampak kita perlu ketengahkan. Jadi dia terpanggil dari Yes. benda-benda yang macam tu lah. Mesej yang cukup baik dan kuat dalam filem. Nombor satu dalam filem ni, mesej nombor satu pendidikan. Itu yang penting. Baik, dan filem ini sempat ditonton oleh rakan-rakan artis anda sewaktu tayangan perdana di Malaysia, dan dikatakan Sophia Jane memberikan komen, Walid is one of the longest fighting sequences in Malaysian film history. Mungkin Fat boleh kongsikan apa yang Fat boleh katakan mengenai komen yang diberikan Sophia Jane. Baik. Komen dari Sophia Jane itu sudah tentu daripada seorang penonton. Yeah. Jadi apa yang dilihat oleh penonton itu, jadi itulah dia. Jadi saya juga bersetuju dengan kata-kata dia yang mengatakan filem untuk babak aksi yang paling lama lah kan dalam paling panjang. Paling panjang. Setakat ini sebenarnya paling panjang lah kot. Berapa minit kalau tu dibandingkan boleh dengan dikongsikan? filem-filem 50 minit. Wah. Lebih kurang. Wow. Okey, memang betul hampir. tak sabar nak tengok. Hampir. Saya ternganga ni. Ya, tapi sebab dia bukan macam bukan watak Walid seorang je. Kita ada ramai lagi pelakon lain. Mereka semua melakukan aksi itulah. Macam saya cakap tadi, 100% orang yang buka langkah dalam filem ni semuanya pesilat. Jadi tapi dalam hampir 50 minit tu, jadi adalah babak-babak yang kita sejukkan penonton untuk mengelakkan dari sesak nafas kan. Jadi sikit-sikitlah dengan kata-kata nak bersilat tu kan. Macam itulah. Kita ladikan sikitlah. Ya, kalau tak 50 minit tu penonton semua macam ni. Macam ni nak tunggu, nak tengok macam mana kejadian cerita ni kan. Betul. Okey, baik. Mungkin Abang Megat sendiri dan juga Fat sebagai antara orang kuat untuk menjayakan filem Walid ni, apa yang anda ingin katakan kepada penonton wanita hari ini pada hari ini tentang tayangannya bila, ajak mereka untuk menonton? Ya, okey. Filem Walid akan keluar di pawagam seluruh Malaysia pada 14 September nanti. Ajak kawan-kawan, ajak family, ajak satu pesanan je lah. Dia punya rating 16 tahun. Okey. 16 tahun apa ni. Tapi atas 16 tu ajak ramai-ramai datang tonton, sebab filem ni bukan sahaja memaparkan aksi silat budaya kita, tapi memaparkan isu yang sangat penting yang kadang-kadang kita tak nampak dan terlepas pandang. Jadi benda ni adalah sesuatu yang perlu kita ambil kisah, dan juga of course pasal pendidikan tu sangat penting. Untuk semua penonton seluruh Malaysia, saya mengharapkan semua menyokong filem Walid ini, kerana keunikan filem Walid ini adalah saya rasa dari segi pentempur dia yang semua yang fight, semua yang bersilat tu adalah menggunakan semua orang-orang silat lah, yang pure silat kan. So tak ada yang orang kata sekadar acah-acah nak bersilat, tak ada. Ini memang betul-betul orang silat. Jadi nak tengok aksi yang asli, saya rasa saya sarankanlah menonton filem Walid. Dan bila lagi nak tengok hero macam ni? Itu dia. Itu yang paling utama. Bolehkah kita tengok langkah silat sikit? Tak boleh simpan. Kita tunggu 14 September. Saya tersabar ni. Baik. Terima kasih banyak-banyak Megat Syarizal, Fat Anwar, dan kami ucapkan selamat maju jaya pada tim filem Walid. Jadi anda di rumah jangan lupa 14 September ini pergilah cepat-cepat beli tiket filem tu. Dah tengok sekali, tengok dua kali, tiga kali. Ajak kawan semua tengok. Filem Walid, huruf itu cahaya ilmu. Okey, jangan lupa saksikan bersama-sama. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Abang Megat Syarizal, kepada Fat Anwar atas perkongsian pada hari ini. All the best. Okey. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Tips buat rumah harum macam rumah jutawan. Masukkan 3 sudu garam batu ke dalam bekas. Tuangkan 1 penutup cecair Fabric Softener. Kemudian masukkan beberapa keping bunga cengkeh. Tambahkan lagi 2 sudu garam batu. Tuangkan 1 lagi penutup cecair Fabric Softener. Akhir sekali, bakar hujung batang kulit kayu manis. Bagi berasap macam ni, kemudian cucuk menegak pada campuran tadi. Silakan dicuba dan lihat hasilnya.
tips untuk menjadikan rumah anda bau seperti rumah jutawan. Saya bukan jutawan tapi saya nak cuba tips ini. Baik, kita mulakan Yana. Kita ada garam di hadapan kita, pelembut pakaian ataupun softener, kayu manis dan juga bunga cengkeh. Okey, jom kita mulakan. Kita mulakan? Okey. Awak kenapa buat macam ni? Saya nervous lah. Itulah dia macam bukan cabaran kan. Okey, tapi mungkin inilah antara yang anda boleh lakukan di rumah juga. Okey, kadang-kadang kita nak beli pewangi rumah ni kadang-kadang mahal. Betul. Mungkin ini salah satu alternatif yang boleh kita lakukan. Okey, tapi sebelum tu saya nak memberitahu penonton yang hari ini masuk-masuk set sahaja. Kami diberitahu baju Yana seperti diinspirasikan oleh garam. Baju saya diinspirasi daripada pemetik api ni. Nanti anda tengoklah gambar yang akan dipost oleh rakan-rakan kami di Instagram dan juga Facebook Wanita Hari Ini. Sama ke tidak? Komen dekat bawah. Baik. Kita masukkan pelembut kain ni. Banyak sangat kot. Awak tolong letakkan sikit. Boleh. Awak takut awak tumpahkan kan? Okey. Banyak sangat ke tu? Okey, boleh kot. Okey, banyak sangat. Maknanya kita kena sandwichkan dia. Okey. Allahu Akbar. Okey. Tapi garam ni jangan guna garam yang kita buat dekat dapur nak masak tu. Okey. Bau. Boleh. Tapi kan saya rasa Yana boleh cuba, tapi mungkin bagi mereka yang rasa kurang sesuai ataupun terlalu kuat baunya, anda kurangkanlah ya kuantitinya sebab saya rasa ni awak nak letak berapa banyak ni? Saya rasa tak cukup dah garam tu. Kenapa awak punya tenggelam? Saya punya macam ni. Sebab banyak sangat, boleh tak saya tuang balik? Kenapa kita orang boleh tak fikir? Cuma sugi, boleh. Why not? Benda simple je, producer. Okey. Kemudian letak kat atas tu secukup rasa lah ya. Jangan letak banyak-banyak sangat. Kita letak garam lagi kan? Tak. Tapi boleh sugi, boleh. Betul. Dia sandwich. Awak yang kata sandwich. Oh, ni pun kena letak lagi. Oh, okey. Tunjuk tadi pun salah lagi. Tapi tak cukup sebab saya tuang banyak sangat. Subhanallah. Okey, sugi boleh. Okey, selanjutnya. Mari kita. Ini namanya messy play. Untuk anak awak Yana. Okey, dah. Okey, sugi. Okey, saya pegang 2 sekali. Okey. Nak bakar, kita bakar je 4 sekalian. Nanti nak cucuk. Kau cucuk dulu. Ni dah bakar. Oh, kejap. Tak apalah, bakar sikit je lah. lagi. Sat. Okey. Okey, go. Wow. Okey. Okey, sikit lagi. Okey, dan. Okey, awak nak ke? Boleh, saya cubalah. Okey. Kalau dalam TikTok tadi, dia letak 4 sebab mungkin dia punya bekas itu pun besar sikit kan. Okey, so ni kita boleh letak 2 je kot. Kiranya studio kita akan bau harum seperti rumah jutawan selepas ini. Okey, baik, kita sudah pun sampai di penghujung siaran hari Isnin hari ini. Inilah. Okey, baik, Yana, lapar ke? Apa tu Sugi? Saya bakarlah. Awak lapar ke? Okey, saya punya dah siap. Inilah hasilnya. Okey, mungkin anda juga boleh cuba dekat rumah dan hantarkan komen anda ataupun apa yang anda buat tu, share dengan kami. Kita nak tengok jadi ke tidak. Jadi ke tidak tu dia orang je lah yang boleh bagi tahu kita kan, sebab wangi ke tidak tu korang je yang boleh bau. Okey, kalau tengok kayu manis ni teringat kayu manis dalam kari ayam. Dan esok WHI bawakan anda menu ayam. Ya, awak suka makan kari kan? Saya suka. Saya teringat menu kari mak awak buat untuk saya tu sedap. Okey, jadi pastikan esok anda bersama dengan kami di Wanita Hari Ini pukul 12.30 hari membawakan topik menu ayam. Alright, bye-bye. Saya nak tidur dulu. Kena ni bau. Hidung saya tersumbat. Saya nak bau sangat. Tapi bau dah cakap jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Stay safe semua. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi.